Okey. So saya rasa perkara yang menariklah dalam kita memahami secara teknikalnya di dalam Dewan Undangan Negeri dilaksanakan, dan saya rasa selepas perubahan yang dibuat oleh Pakatan Harapan pada 2018, saya nampak sebagai mahasiswa, saya nampak keterbukaan orang untuk mengetahui, untuk mengkritik, untuk memberi pandangan itu lebih bebas berbanding sebelum-sebelum ini. Dan daripada titik tolak itu, mungkin YB boleh ceritakan berkenaan dengan bagaimana kita ingin meningkatkan literasi politik yang ada pada rakyat Johor khususnya berkaitan tentang keperluan untuk mengundi, lebih mengetahui tentang bajet yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan dan sebagainya, dari segi pendidikan politik secara umumnya lah untuk masyarakat di negeri Johor. Okey, sebenarnya sebelum daripada ini, tahun lepas kita ada buat satu seminar memperkasakan Dewan yang dihostkan oleh pejabat speaker lah bersama dengan pejabat jurutulis, di mana kita telah menjemput tokoh-tokoh perundangan, ahli-ahli Dewan Rakyat, juga presenter daripada negeri-negeri, untuk kita membincangkan bagaimana kita nak memperkasakan Dewan. Ada banyak perkara di sebelah situ, tapi salah satunya adalah bagaimana Dewan ini boleh lebih cakna kepada rakyat, lebih mesra kepada rakyat, membumi kepada rakyat. Membumi rakyat. Sebab kalau kita lihat, saya duduk di belakang, di depan kan, bila saya jadi speaker tu, saya tengok atas tu tempat tempat duduk tu biasanya kosong, maknanya tak ramai pun orang nak dah hadir dalam sidang. Yang ada, kalau banyak ramai tu maknanya di parlimen, okey, kita faham. Tapi di Johor ni sebenarnya tak ramai yang hadir untuk mendengar sidang itu. Sebab mungkin pada mereka tak ada kaitan antara mereka tu dengan Dewan. Itu adalah kali urusan ahli Dewan saja, tak ada kait dengan mereka. Sedangkan sebenarnya adalah Dewan itu adalah untuk membincangkan isu mereka. Yep. Ini yang saya rasa perlu ada perubahan mindset, perubahan pemikiran kepada pengundi-pengundi ini. Mereka dah lantik, tapi lepas lantik itu mereka tak ambil kisah. Biarlah apa yang nak dibincangkan Dewan, mereka tak ambil peduli perkara tersebut. Jadi usaha-usaha yang sebenarnya yang kita rancang sebelum ini adalah sepatutnya sudah dapat dilaksanakan pada tahun inilah. Tapi kerana kerajaan ini bertukar, bermula dengan pertukaran Menteri Besar, kemudian sekarang bertukar kerajaan, benda ni agak belum dapat dilaksanakan. Sebenarnya kami merancang untuk membuat Dewan Belia contohnya, untuk lebih dekat dengan anak-anak muda. Kemudian kita ada rancang untuk juga membuat lawatan-lawatan tertentu, dan kita boleh jemput lebih ramai lagi kali pelajar-pelajar sekolah untuk hadir ke sidang, ke sidang ataupun di luar sidang. Di luar sidang contohnya? Ke sidang untuk buat lawatan dengan pejabat di Dewan dan sebagainya, kan. Dan kita merancang juga untuk buat pertemuan-pertemuan dengan pelajar-pelajar sekolah tertentu untuk mendedahkan mereka tentang Dewan ini. Jadi tujuannya adalah untuk satu kesedaran dan lebih cakna kepada masyarakat. Bila mereka rasa mereka sebahagian daripada Dewan ini, maka mereka akan mengambil perhatian yang lebih. Walaupun kita juga mengambil langkah di mana kita menyediakan satu portal untuk rakyat mengetahui perkembangan dalam Dewan ni. Portal Dewan Negeri Johor. Kalau boleh kita search Dewan Negeri Johor untuk mereka dapat perkembangan. Soalan-soalan pun ada di situ. Mereka boleh tengok apa soalan-soalan yang dikemukakan oleh ahli mereka, ahli Dewan Undangan Negeri mereka, dan mereka boleh membacalah dalam portal tersebut. Okey, saya rasa mesej yang penting yang diketengahkan oleh YB Suhaizan dalam memastikan masyarakat Johor, anak muda semua sekali untuk merasa pentingnya untuk mengambil tahu dan cakna berkaitan tentang
usul-usul yang dibincangkan di dalam Dewan. Cuma sebelum kita pergi kepada satu fasa ataupun kiranya di saat akhir forum pada hari ini, izinkan saya untuk tanya soalan. Adakah berkaitan dengan soalan tentang politik semasa, iaitu pada 18 Mei nanti akan diadakan sidang Parlimen Malaysia yang 1 hari. Jadi apa komentar YB? Sebab kemarin saya membaca berita berkaitan tentang sidang hanya terhad kepada titah daripada YDPA sahaja. Jadi apa komen YB dengan keadaan sekarang kita mengalami kehilangan pekerjaan, kita mengalami satu fasa yang mungkin new normal, yang mungkin kita tengok situasi ramai orang dipajak gadai untuk menggadaikan sesuatu. Jadi masalah-masalah ini sepatutnya dibincangkan di dalam Dewan Undangan dan ataupun di Parlimen untuk kita perkasakan lagi pelaksanaannya. Apa komentar YB tentang keputusan tersebut? Ya, saya tak bolehlah mencampuri urusan Parlimen ini. Tapi di situ ada perbezaan sikit dari segi kuasa menentukan agenda. Gitu, ya. Kalau di Johor, kuasa menentukan agenda ini adalah kuasa speaker. Ya. Tapi dalam konteks Parlimen, kuasa itu ada pada Perdana Menteri. Okay. Jadi speaker boleh saja menerima apa juga sebalang usul, ya, soalan dan sebagainya. Tetapi final say adalah daripada Perdana Menteri untuk menentukan turutan agenda dan sebagainya. Kan, Jadi di situ bezanya lah. Jadi apa yang disebut sebagai undi tidak percaya kepada Perdana Menteri, ya, dan berbagai lagi usul-usul yang dikemukakan tu, tapi kita dapat maklum yang terakhir bahawa ia adalah satu sidang yang hanya melibatkan perasmian. Saya kira sama seperti di Johor juga konsep yang ambil, tapi itu adalah kuasa yang ada pada Perdana Menteri lah, untuk menentukan agenda tersebut. Terpulanglah kepada Perdana Menteri untuk melihat peri pentingnya apa yang telah dibangkitkan oleh ahli Parlimen itu sendiri. Okey, dan saya rasa kita semua memahami perbezaan antara Dewan Undangan Negeri dan juga Parlimen secara umum, walaupun kita percaya banyak lagi perbezaan dari segi teknikalnya, dan juga kita juga mengetahui tentang peranan speaker. Kita tahu juga peranan Dewan Undangan Negeri dalam memutuskan satu keputusan. Dan saya rasa sebelum kita pergi kepada penutup, saya rasa soalan yang terakhir ini merupakan soalan yang saya rasa sangat penting sebagai seorang YB yang berhormat speaker. Apa harapan terbesar YB di dalam memastikan negeri Johor berada di dalam keadaan yang lebih harmoni dan tenteram dari segi pelaksanaan sidang dewan dan juga selaku YB speaker? Okey, saya nak menyambung sikit tadi berkenaan dengan seminar memperkasakan dewan tadi, ya. Jadi kita nak beri lebih peluang kepada ahli-ahli dewan ini untuk mereka duduk dalam jawatankuasa. Sekarang ni jawatankuasa itu hanya terhad terhadap beberapa saja jawatankuasa itu, ya. Contohnya jawatankuasa kira-kira, ya. Jawatankuasa berkenaan dengan dewan, ya. Jadi dia terhad sangat jawatankuasa ni, ya. Jadi di sini kita telah mencadangkan beberapa jawatankuasa tambahan, yang akan lebih menumpukan isu-isu rakyat, isu integriti, isu PBT, ya, isu penerimaan rakyat dan sebagainya. So kita telah mencadangkan beberapa jawatankuasa, dan sebelum daripada ini, pada awal tahun kita dah adakan beberapa kali mesyuarat dengan pihak LA untuk kita bawa kepada pihak kerajaan mencadangkan beberapa jawatankuasa. Tapi setakat ni kita belum sampai ke tahap tu, kerajaan sudah bertukar. Jadi harapan saya adalah kerajaan yang baru ni dapat menerima pandangan daripada kita untuk memperkasakan dewan dengan menambah beberapa jawatankuasa seperti mana di Selangor ada Selcat dan sebagainya, kan. So itulah cara bagaimana kita nak menambah baik, ya, perjalanan dewan yang kita sayangi ini, ya. Dan harapan saya juga adalah dewan ini yang ada ini pada hari ini
supaya dia dapat berperanan dengan lebih baik lagi untuk memberikan pandangan-pandangan yang berguna kepada kerajaan. Sebenarnya kita legislatif ini adalah kita boleh ahli-ahli dewan ya, mereka boleh memberikan pandangan-pandangan melalui ucapan-ucapan mereka dalam dewan, dan perkara ini jika satu pandangan yang baik, pihak kerajaan boleh menggunakannya ataupun memanfaatkannya untuk dilaksanakan oleh kerajaan. Untuk kepentingan rakyat. Begitu juga apa juga perkara yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan, ya. Pihak legislatif ini boleh membuat teguran kepada pihak kerajaan, menambah baik apa yang telah dibuat oleh kerajaan. So saya harapkan benda ini berjalan dengan baik, ya, satu muafakat yang baik dengan suasana demokrasi yang ada, ya, supaya akhirnya bukannya kepentingan mana-mana parti je, ya. Sebenarnya dalam dewan bukan ada hal parti. Kita dalam dewan kita tak sebut parti, kita sebut adun tempat tertentu. Dia tak ada sebut parti, kata ini parti Amanah, kata parti PKR, kata parti UMNO, tak ada. Kita tak ada sebut benda tu. Jadi maknanya yang kita pentingkan ada rakyat, ya. Jadi harapan saya adalah satu masa nanti, ya, kita boleh mencetuskan satu dewan yang boleh memberikan satu idea-idea yang bernas kepada kerajaan. Dan kerajaan pun akan dapat satu input yang berguna, yang boleh diguna pakai untuk pentadbiran ini. Mungkin di sana ada ruang untuk membuat penyelidikan di peringkat ahli-ahli dewan ni, ada bajet tertentu untuk membuat satu kajian berkenaan sesuatu isu, katalah tentang pencemaran alam, katakan, sebagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini, katalah tentang COVID dan sebagainya. Okey, kita nampak di sana peranan kerajaan mencadangkan berkaitan macam mana nak mengatasi COVID dan sebagainya. Yang adun ini kali beri pandangan, tapi adun ini juga dia perlu diberikan input yang baik untuk mereka berhujah. Jadi di situ perlu adakan satu kajian-kajian tertentu, perlu ada peruntukan tertentu untuk mereka boleh berperanan dengan cara yang lebih berkesan. Jadi inilah harapan saya, adalah satu kerjasama yang baik antara eksekutif dan juga legislatif untuk menggagaskan, memberikan pandangan yang terbaik kepada pihak kerajaan, di mana di situ akhirnya rakyat akan mendapat manfaat yang lebih baik pada masa akan datang, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada YB Suhaizan, dan kita lihat bahawa peranan kerajaan dan juga peranan pembangkang sangat signifikan dan penting dalam memastikan kelestarian perjalanan yang dibuat untuk dewan itu berfungsi dengan lebih baik. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Wabi Suhaizan kerana sudi meluangkan masa yang ada ini bersama dengan Johor Kini, dan saya rasa perbincangan seperti ini tentang hari ini sahaja kita banyak mengetahui tentang peranan dewan, kita tahu tentang apa tugas-tugas dewan, kita tahu apa tugas-tugas speaker dewan, bagaimana ingin mengusulkan usul-usul tergempar dan sebagainya, dan perkara ini sepatutnya memberikan impak kepada rakyat untuk lebih cakna tentang isu semasa dan negeri yang mereka duduki. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak Johor Kini kerana sentiasa mengadakan program wawancara ini bersama dengan pemegang taruh di negeri Johor untuk kita pastikan literasi politik yang ada di dalam negeri Johor ini boleh diperkasakan. Jadi saya rasa kekal bersama dengan Johor Kini untuk masa yang akan datang, untuk kita sama-sama mengambil input yang terbaik untuk kita cermati dan hadam secara baik. Jadi kita jumpa pada sesi yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang sudi meluangkan masa pada bulan puasa ini yang mungkin agak sedikit ngantuk ataupun sebagainya, tetapi melawan perkara-perkara tersebut untuk kita mendengar serba sedikit pengisian yang ada daripada YB Suhaizan Kayat. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.